Seorang kanak-kanak Safia Humaira berusia 3 tahun ditemui tidak sedarkan diri di sebuah padang bola sepak jalan utama kawasan Rumah Murah Batu 30 Ulu Yam Lama Batang Kali pada 6.30 petang 25 Februari 2010. Kanak-kanak itu dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital selepas mengalami pendarahan di otak dan pecah pada bahagian abdomen. Sehubungan itu, pihak polis membuka kertas siasatan dan menahan seorang lelaki berusia 28 tahun yang disyaki teman lelaki kepada ibu kanak-kanak tersebut pada 26 Februari 2010. Jenazah mangsa dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kuang Sungai Buloh pada 27 Februari 2010. Pada 23 April 2010, tertuduh yang dikenali Muhammad Fazli Azri Jamil 28 tahun yang juga merupakan seorang pemandu teksi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi terhadap tuduhan jenayah ini. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Perbicaraan kes pembunuhan ini bermula pada 8 Jun 2010. Ibu kanak-kanak malang itu, Siti Nurhanim Aziz 25 tahun, menjadi saksi kedua pendakwaan memberi keterangan terhadap tertuduh. Ibu mangsa memberitahu mahkamah bahawa dia berkahwin dengan suaminya sehari usul seorang anggota polis yang kini ditahan reman di penjara Sungai Buloh membabitkan satu kes bunuh dan dalam masa yang sama dia menjalinkan hubungan dengan tertuduh. Selain itu, saksi pendakwaan ke-6 memberitahu mahkamah dia melihat tertuduh memijak perut seorang kanak-kanak. Pelajar tingkatan 6 Ahmad Fikri Halis Zakaria memberitahu mahkamah dia melihat tertuduh menendang bahu kiri kanak-kanak itu sehingga mangsa terpelanting ke belakang. Katanya ketika dia sedang menghentikan motosikal yang dinaikinya, tertuduh yang dikenali sebagai Mat berkata kepadanya, "Pernah nampak tak budak kena terajang?" 3 pelajar yang menjadi saksi kes ini memberitahu Mahkamah Tinggi pada 9 Jun 2010 mereka nampak tertuduh memijak, menendang dan menyerit serta menutup pintu teksinya sehingga terkena kanak-kanak itu. Ketiga-tiga pelajar sekolah menengah kebangsaan Said Masyur itu masing-masing berkata mereka melihat kejadian itu berlaku di padang kawasan perumahan kos rendah itu. Saksi ketujuh pendakwaan Muhammad Falik Hakimi Zazali, pada hari kejadian dia singgah di padang berkenaan untuk menonton permainan bola sepak. Katanya ketika berada di situ, dia terlihat seorang budak perempuan tercampak selepas tertuduh menendang bola yang dipegang kanak-kanak itu. Selepas tercampak, katanya tertuduh yang juga dikenali sebagai Abang Mat menyuruh kanak-kanak itu bangun, tetapi mangsa enggan berbuat demikian menyebabkan tertuduh menyeriknya dan mencampaknya keluar dari padang itu. Kemudian tertuduh tarik tangan budak itu menyuruhnya bangun. Budak itu jatuh semula dan tertuduh menyuruh mangsa duduk dan budak itu duduk sebelum tertuduh menendang bahunya. Saksi jelas nampak tertuduh memijak perut mangsa. Ketika itu orang ramai berlari ke arah mangsa tetapi dimarahi oleh tertuduh yang mengatakan jangan masuk campur urusannya. Seterusnya tertuduh pergi dengan menaiki motosikal dan tidak lama selepas itu tertuduh datang semula ke padang tersebut dengan menaiki kereta dan mengangkat mangsa ke dalam kereta. Mahkamah Tinggi juga diberitahu kesan calar dan kesan seperti dicucuh dengan api rokok pada badan mangsa mula ditemui neneknya sejak awal tahun 2010, iaitu setiap kali selepas cucunya pulang dari rumah tertuduh. Walau bagaimanapun, ahli forensik mengesahkan kesan darah pada sarung bantal, baju ti berwarna putih, baju kanak-kanak dan kasut bola sebelah kiri yang didakwa digunakan untuk memijak mangsa tidak sepadan dengan profil DNA kanak-kanak itu. Mahkamah diberitahu mangsa sudah meninggal dunia ketika dibawa ke klinik Namendra Singh oleh seorang lelaki yang mendakwa kanak-kanak itu terjatuh daripada motosikal. Saksi ke-17 pendakwaan Dr. Namendra Singh 35 tahun berkata, kanak-kanak itu diterimanya dalam keadaan tidak bergerak, tiada sebarang tindak balas dan tidak sedarkan diri. Anak mata pesakit tidak bertindak balas, jantung pesakit juga tidak berdegup. Apa yang lebih menghairankan saksi, lelaki yang bersama mangsa tidak berada di klinik tersebut setelah menghantarnya.
Saksi mengatakan sikap mangsa mula berubah menjadi pendiam berbanding sikap biasanya yang periang selepas kanak-kanak itu tinggal di rumah tertuduh. Selama 2 minggu sebelum cuti Tahun Baru Cina tahun 2010, Datuk Mangsa saksi ke-29 Aziz Sahar 51 tahun ketika memberi keterangan terhadap tertuduh berkata, mangsa kelihatan takut dan kadang-kala ingin menyorok di belakangnya setiap kali ternampak tertuduh yang dipanggil Mat itu. Saksi mengaku tidak berapa kenal Mat secara peribadi tetapi dia ada datang ke rumah untuk mengambil dan menghantar anaknya pulang kerja dengan teksi. Mat juga ada datang 3 atau 4 kali mengambil anaknya dan mangsa pergi ke rumahnya. Pada 22 September 2010, tertuduh Muhammad Fazli Azri Jamil menerima hadiah ulang tahun kelahiran paling memilukan apabila dia dihukum gantung sampai mati kerana didapati bersalah. Ironinya, hukuman yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Wira Mokhtaruddin Baki pada Rabu 22 September 2010 serentak dengan ulang tahun kelahiran ke-28 Muhammad Fazli Azri yang merupakan teman lelaki ibu mangsa. Pada penghakimannya, Mokhtaruddin merumuskan bahawa pembelaan tertuduh tanpa bersumpah dari kandang pesalah yang diuji bersama keterangan saksi pendakwaan gagal menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap pertuduhan. Mokhtaruddin menolak dakwaan tertuduh bahawa kecederaan Safiah Humairah adalah disebabkan terjatuh dalam keadaan tidak memakai topi keledar daripada motosikal kerana tersentak bonggol selepas keterangan 2 doktor termasuk pakar perundingan forensik. Dr. Syahidan Muhammad Nur mengatakan kecederaan itu tidak selari dengan dakwaan tersebut. Bagi dakwaan kepada Safiah Humairah yang manja dengan panggilan Pia cedera kerana terhantuk dinding tandas pula, Mokhtaruddin berkata perkara itu tidak pernah diberitahu oleh tertuduh kepada mereka yang mengenali dirinya. Beliau turut menolak dakwaan tertuduh bahawa dia tidak mengingati kejadian di padang bola kerana haya dan lalok akibat ganja dan 2 botol minuman keras. Berdasarkan keterangan 4 saksi remaja, mereka melihat tertuduh telah menendang dan memijak perut mangsa dengan menggunakan kasut bola. Saksi jelas melihat tertuduh adalah waras. Fakta bahawa tertuduh memandu teksi dari rumah ke padang bola dan pulang semula ke rumah jelas tidak konsisten dengan orang mabuk. Mengenai hujah Peguam Gurbachan Singh supaya tuduhan membunuh diturunkan pada tuduhan menyebabkan kematian tanpa niat, Mokhtaruddin bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa nas-nas undang-undang yang dikemukakan oleh peguam itu berbeza faktanya dengan kes tertuduh. Kes yang dirujuk peguam melibatkan orang dewasa yang mempunyai ketahanan fizikal berbeza daripada seorang kanak-kanak seperti dalam kes ini. Kes yang dirujuk juga mempunyai unsur pergaduhan yang mana dalam kes ini tiada unsur provokasi. Perbuatan tertuduh menghempas pintu teksi sehingga terkena kepala, menendang dan memijak perut mangsa dengan menggunakan kasut bola tidak boleh diterima dalam menunjukkan tertuduh tidak mempunyai niat untuk membunuh. Justru itu, beliau memutuskan tertuduh bersalah seperti pertuduhan iaitu membunuh mangsa pada pukul 6.30 petang 25 Februari 2010 di padang bola Jalan Utama kawasan Rumah Murah Batu 30, Ulu Yam Lama, Batangkali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Idham Abdul Ghani, Hanim Muhammad Rashid dan Zurin Elina Muhammad Dom mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Sepanjang perbicaraan yang bermula 7 Jun 2010, Mahkamah telah mendengar keterangan daripada 33 orang saksi pendakwaan dan 3 orang saksi pembelaan. Safiah Humairah adalah anak kedua Siti Nurhanim. Hasil perkahwinannya dengan seorang anggota polis Sahari Usul yang kini ditahan di penjara Sungai Buloh bagi kesalahan membunuh. Anak sulung mereka bernama Syafiq Haikal. Siti Nurhanim juga mempunyai seorang lagi anak, Syakimi Iqbal, bersama tertuduh. Sebelum meninggalkan mahkamah, tertuduh sempat mencium dahi Siti Nurhanim dan mengucapkan terima kasih kepada media dalam nada yang sinis. Sementara itu, Siti Nurhanim ketika ditemui berkata dia tidak pernah marah kepada tertuduh yang disifatkan sebagai seorang yang sangat penyayang. Ditanya sekiranya dia masih sayang kepada tertuduh, Siti Nurhanim berkata sebab dia terlampau sayang pada anaknya, maka dia juga sayang kepada tertuduh. Gurbachan pula memberitahu pihaknya telah mendapat arahan untuk memfailkan rayuan terhadap tertuduh. Tertuduh yang didapati bersalah membunuh anak perempuan teman wanitanya 3 tahun lepas terlepas hukuman gantung selepas Mahkamah Rayuan meminda pertuduhan terhadapnya kepada menyebabkan kematian kanak-kanak itu. Panel 3 hakim diketuai Datuk Abdul Malik Ishaq dalam keputusan sebulat suara menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun terhadap Muhammad Fazli kerana menyebabkan kematian mangsa.
Abdul Malik memutuskan sabitan Muhammad Fazli bagi kesalahan membunuh tidak selamat kerana masih terdapat keraguan siapa yang menyebabkan kecederaan pada bahagian kepala mangsa. Beliau berkata laporan bedah siasat menunjukkan mangsa mengalami kecederaan di kepala dan bahagian perut. Hakim sudah mempertimbang keterangan saksi pendakwaan dan mendapati kecederaan di bahagian perut kanak-kanak itu adalah jelas akibat perbuatan Muhammad Fazli yang menendang serta memijak mangsa dengan but bola sepaknya. Bagaimanapun beliau berkata tidak ada bukti yang menunjukkan kecederaan mangsa di bahagian kepala adalah disebabkan Muhammad Fazli. Abdul Malik juga berkata Hakim Mahkamah Tinggi gagal mempertimbang isu berkenaan. Sehubungan itu, panel berkenaan membenarkan rayuan Muhammad Fazli untuk mengetepikan hukuman bagi sabitan atas kesalahan membunuh dan menggantikannya dengan pertuduhan menyebabkan kematian mengikut Seksyen 304(E) kesesaan. Panel itu yang turut dianggotai Datuk Azhar Muhammad dan Datuk Muhammad Zawawi Saleh memerintahkan Muhammad Fazli menjalani hukuman penjara berkenaan dari tarikh dia ditangkap iaitu pada 26 Februari 2010. Tertuduh dilihat mengesat air matanya apabila Abdul Malik mengumumkan keputusan mahkamah. Terdahulu Peguam Gurbachan Singh berkata, Muhammad Fazli menyesali perbuatannya dan amat sedih kanak-kanak malang itu meninggal dunia. Perkara itu akan menghantui tertuduh untuk selama-lamanya. Timbalan Pendakwa Raya Saiful Idris Zainuddin pula meminta mahkamah mengenakan hukuman penjara maksimum 30 tahun kerana perbuatan tertuduh menendang serta memijak mangsa merupakan satu jenayah kejam. Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan iaitu hukuman penjara 18 tahun terhadap tertuduh. Panel 5 hakim yang diketuai Hakim Tan Sri Abdul Hamid Embong membuat keputusan itu selepas selesai mendengar rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan sebelum ini. Jadi dengan itu, hukuman tertuduh ditukarkan daripada hukuman gantung sampai mati kepada hukuman penjara 18 tahun. Begitulah kesudahan kisah ini. Keputusannya amat mendukacitakan kita. Tapi itulah hukuman dunia yang hanya sementara. Dan cintanya ibu mangsa kepada Muhammad Fazli sungguh tinggi melangit. Dia sanggup bergelumang dosa tinggal bersama Fazli tanpa nikah sehingga melahirkan seorang anak. Sanggup memejamkan mata dari melihat kesan calar dan putung rokok di badan mangsa. Bahkan lebih meratapi hukuman yang diterima teman lelakinya daripada kematian anaknya sendiri. Itulah sifat yang susah diperolehi pada ibu-ibu lain kerana kebanyakan ibu akan mendahulukan anaknya daripada orang lain. Bertuahlah Muhammad Fazli kerana berjaya menyamai cinta yang begitu hebat di hati Nurhanim kepadanya dan malangnya nasib Humaira kerana dilahirkan oleh seorang ibu yang sedemikian. Tidak mengapa adik, berseronoklah kamu di taman-taman syurga. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.